Melayu Melaka banyak mempengaruhi pembentukan Kesultanan Terengganu. Pengaruh ini jelas dalam sistem pemerintahan beraja, di mana sultan menjadi pemerintah tertinggi negeri. Selain itu, agama Islam yang dibawa dari Melaka berkembang pesat di Terengganu dan menjadi asas kehidupan masyarakat. Dari segi undang-undang dan adat istiadat, Terengganu turut mengamalkan hukum Islam serta adat Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Seterusnya, dari segi warisan, Kesultanan Terengganu mengamalkan sistem pewarisan takhta di mana waris ganti digelar yang dipertuan muda, manakala pelantikan sultan dilakukan oleh Dewan Pangkuan Diraja atau ahli al-hal wal al-akad yang berhak memilih dan mengesahkan raja. Pemerintahan negeri dijalankan bersama Majlis Mesyuarat Kerajaan yang menunjukkan pengaruh Kesultanan Melayu Melaka dalam sistem pemerintahan yang berasaskan musyawarah. Di sini, kita dapat melihat Panji Diraja Terengganu yang melambangkan kedaulatan dan kuasa sultan, dan di sini juga kita dapat melihat keris panjang Diraja Terengganu yang melambangkan keberanian dan keadilan pemerintah. Di samping itu, Kesultanan Terengganu menerima pengaruh Islam daripada Kesultanan Melayu Melaka. Dalam pemerintahan, Sultan bukan sahaja menjadi pemerintah, tetapi juga ketua agama Islam. Undang-undang dan pentadbiran negeri dijalankan mengikut hukum Islam. Para ulama pula berperanan membantu Sultan dalam hal-hal agama dan nasihat pemerintahan. Ini menunjukkan bahawa agama Islam menjadi asas penting dalam pemerintahan Kesultanan Terengganu. Dari segi perundangan, Kesultanan Terengganu mempunyai undang-undang sendiri, yaitu Iktikon Al-Muluk Bita'adil Al-Suluk yang bermaksud keteguhan raja-raja dalam menegakkan keadilan. Undang-undang ini digubal oleh Sultan Zainal Abidin III pada 2 November 1911 dan berasaskan hukum Islam. Ia dipengaruhi oleh Kesultanan Melayu Melaka serta menjadi panduan pemerintah untuk menegakkan keadilan di Terengganu. Kemudian, dari segi adat istiadat pemakaman, Kesultanan Terengganu mewarisi pengaruh Kesultanan Melayu Melaka yang berasaskan ajaran Islam. Upacara pemakaman dijalankan dengan penuh tertib dan menghormati adat diraja. Jenazah sultan atau kerabat diraja akan dimandikan, dikafankan, disembahyangkan, dan dikebumikan di makam diraja mazyar mengikut tata cara Islam. Segala urusan dikendalikan oleh pembesar istana dan pegawai agama. Ini menunjukkan bahawa adat istiadat pemakaman di Terengganu masih mengekalkan warisan Kesultanan Melayu Melaka yang menitikberatkan adat dan nilai Islam. Kemudian, dari segi persuratan perubatan, Kesultanan Terengganu turut menghasilkan karya penting seperti Kitab Tip yang disalin oleh Haji Mahmud Al-Jawi di Terengganu pada tahun 1819. Kitab ini memuatkan pelbagai ilmu perubatan tradisional Melayu yang berasaskan herba, doa dan amalan Islam. Hal ini menunjukkan bahawa Terengganu mewarisi tradisi ilmu dan penulis perubatan daripada Kesultanan Melayu Melaka yang menekankan keseimbangan antara rawatan jasmani dan rohani. Dan akhir sekali, dari segi ekonomi pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, ekonomi di Terengganu berkembang pesat melalui kegiatan pelabuhan, penggunaan mata wang dan ekonomi sara diri. Kuala Terengganu merupakan pelabuhan entrepot pada abad ke-18 yang menjadi pusat perdagangan penting. Barang dagangan utama ialah emas, biji timah, kain sutera, senjata, gula dan hasil hutan. Dari segi mata wang, Sultan Zainal Abidin I memperkenalkan mata wang kupang emas
dan juga terdapat mata wang pitis yang digunakan dalam urusan jual beli. Selain itu, dari segi ekonomi sara diri dan jual beli, penduduk Terengganu menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam lada hitam serta perlombongan emas bagi menampung keperluan hidup dan memperkukuh ekonomi negeri. I can't be your love, 'cause I'm afraid I'll ruin your life. Wild to leaves withered away and grew again. You have gone far away. I'll be pushing up daisies and bring all the chances.